KPM. Didik TV KPM. Apa khabar kepada anda semua? Moga semuanya sihat selalu, ceria-ceria selalu. Baik, tapi sebelum itu suka saya nak ingatkan diri saya dan anda semua untuk kita terus sama-sama mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan kepada kita, yang mana kita nak kena sentiasa memakai pelitup muka bila mana kita berada di tempat awam, dan juga jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan antara satu dengan yang lain lah, dan juga kena lazimi ataupun kerap sanitasi tangan kita untuk sama-sama kita membasmi kuman dalam rangka kita nak memutuskan rantaian wabak COVID-19. Walaupun sekarang ni kita tengok ada kelonggaran kerajaan bagi kepada kita, tetapi bukan alasan untuk kita tidak patuh ataupun tidak jaga SOP. Baik, kita nak belajar topik ataupun subjek bahasa Melayu. Siapakah gerangan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita? Jom sama-sama kita saksikan profil guru ini. Itu dia, kita nak ucapkan selamat datang kepada guru-guru kita. Kenapa guru-guru? Ada 2 orang cikgu yang akan bersama-sama dengan kita. Ada Cikgu Nur Ain Bashirah Muhammad Khalid, guru bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam, dan juga kita ada Cikgu Muhammad Syafiq Kamaruddin, guru bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Sentul Utama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita menjaga penjarakan fizikal antara satu sama lain. Kan sekurang-kurangnya 1 meter. Kan kita masing-masing memakai pelitup muka yang diwajibkan kepada kita juga. Tapi sekarang kita dah jaga penjarakan fizikal, kita boleh buka lah. Alhamdulillah. So saya bolehlah tengok muka cikgu Syafiq dan juga cikgu Nur Ain yang kacak dan cantik ni, insya-Allah. Baik, cikgu dalam masa yang sama, bila kita dah ni, kita boleh masuk dalam bekas macam cikgu, ataupun boleh terus lipat masuk dalam poket lah. Okey. Dan selepas itu kita perlu sama-sama sanitasi tangan kita. Mungkin cikgu Cikgu Nur Ain mulakan dulu. Cikgu Ain. Baru balik daripada pasar ni, beli apa makanan. Kita makanan penuh ada depan. Silakan cikgu. Terima kasih Azhar. Ya, sama-sama. Okey, saya pula. Okey, inilah norma baru yang kita sama-sama nak kena amalkan dalam kehidupan kita, menjaga kebersihan diri kita. Baik, cikgu, kita tak bertiga sahaja. Sebab kita akan ada juga adik-adik comel yang akan bersama-sama dengan kita daripada Sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam, dan juga Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sentul. So kita nak tengok adik-adik kita yang comel-comel. Okey, apa khabar? Cuba buka mic sikit. Nak dengar suara-suara yang comel-comel ni. Apa khabar semua adik-adik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak kenal maka tak cinta. Cikgu, kita nak berkenalan dengan adik-adik ni, boleh tak cikgu? Boleh. Kan? Okey, kita mulakan dengan adik Saidatul. Adik Saidatul boleh tak perkenalkan diri? Nama penuh. Kan kita nak tahulah, nak dengar suara adik Saidatul sikit. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Wan Saidatul Aisyah binti Abdul Hafiz. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan. So cute lah adik. Baik, seterusnya Raihanatul. Ada tak adik Raihanatul? Assalamualaikum. Nama saya Raihanatul Azizah binti Nozami. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Raihanatul. Wah, semua comel-comel, semua bersemangat pagi ni. Okey, kita teruskan dengan adik Valerie. Di manakah adik Valerie kita? Selamat sejahtera. Nama saya Valerie Niji Ramid. Saya bersekolah di SK Seksyen 6 Kebangsaan Shah Alam. Okey, itu dia. Perkenalan Valerie. Selamat perkenalan Valerie. Okey, seterusnya adik Celestine.
Hai semua, nama saya Celeste Kesia Ferdianto. Saya bersekolah di SJKC Sentul. Selamat perkenalan. Selamat berkenalan. Okey, seterusnya adik Zaim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Zaim Zuraidi dan saya dari Sekolah SK Section 6. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan juga adik Zaim. Dan the last one, the one and only, Akif. Di manakah adik Akif? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Akif Ayat bin Hafizul Hisham. Saya dari Sekolah Kebangsaan Section 6 Shah Alam. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Itu dia adik-adik kita. 5 orang daripada Sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam dan lagi seorang dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sentul. Ya, betul dia. Baik cikgu, kita dah dengar suara adik-adik comel kita berkenalan, kita dah ta'aruf. So kita nak dengar pula apa pandangan mereka, adik-adik kita berkenaan dengan makanan sihat. Jom kita nak saksikan video ni. Ya, kenapa kita perlu makan buah-buahan? Kita perlu makan buah-buahan supaya kita menjadi kuat, sihat dan kulit cantik. Pak I suka makan sayur-sayuran? Suka? Pak I suka makan sayur apa? Bayam dan lemak merah. Kenapa kita perlu makan sayur-sayuran? Sayur-sayuran mempunyai vitamin dan zat yang baik untuk kesihatan tubuh badan. Jom kita beli sayur-sayuran ya. Baik ibu. Adik tahu makanan sihat? Tahu makanan sihat antaranya buah-buahan dan sayur-sayuran. Adik suka makan buah apa? Apple, Sayuran? tomato. Bagus. Kenapa kita perlu makan banyak sayur-sayuran? Kerana sayur-sayuran mempunyai banyak vitamin dan serat yang baik untuk sistem penghadapan kita. Itu dia pandangan adik-adik comel kita yang cilik-cilik ni kan, berkenaan dengan makanan sihat. Masya Allah kan, seorang-seorang semua cerita pasal makanan-makanan kegemaran, kenapa pentingnya makan sayur, buah dan sebagainya. Kita nak tanyalah kepada Cikgu Nur Ain dan juga Cikgu Syafiq. Subjek kita bahasa Melayu. So apakah yang kita nak belajar? Apa related dengan adik-adik kita sebut pasal makanan tadi kan? Depan kita pun banyak ni makanan ni kan, buah-buahan ni. Mungkin boleh cikgu bagi cerita pada kami semualah. Saya pun nak tahu juga. Okey, baiklah Azhar, terima kasih. Okey, terima kasih semua adik-adik sebab semangat bagi pengenalan diri tadi. Okey, adik-adik semua nampak ke? Azhar pun nampak tak apa yang ada depan kita ni? Nampak cikgu. Banyak makanan dan buah-buahan kan. Ada minuman, makanan, sayur, buah. Okey, jadi hari ini kita nak belajar tajuk Saya Sihat, Saya Kuat. Saya sihat, saya kuat. Betul itu. Okey, so memfokuskan kepada pemakanan lah. Ya, betul. Jadi Azhar, untuk penonton semua, topik kita pada hari ini kita akan melihat murid-murid kita bertutur dalam menyampaikan maklumat dari pelbagai bahan yang kita sediakan. Itu dia. So normally cikgu, kalau kita tengok dalam pemakanan ni, yalah kita macam saya sendiri, kita pantang tak pantang makan tapi kita pantang tengok. Betul. Kan macam sekarang ni lah, saya ni tengah jeling-jeling dia buah apple dengan buah anggur tu kan. Rasa ni kalau makan pun sedap juga ni kan. Segar-segar lagi. Segar lagi. So macam cikgu sendirilah, kalau mungkin cikgu boleh kongsikan kenapa cikgu pentingnya pemakanan ni daripada, yalah, benda ni dah diterapkan untuk anak-anak kita ataupun adik-adik kita daripada usia yang kecil lagi. So kenapa pentingnya untuk kita terapkan benda tu? Sebab Azhar, kalau kita nak tahu makanan-makanan yang ada depan kita ni mempunyai banyak khasiat dan zatnya yang tersendiri. Jadi anak-anak perlulah diterapkan dari kecil lagi mengambil makanan yang sihat dan berkhasiat. Betul. Okeylah, baiklah. Okey, dalam segmen satu ini, okey, tak mungkin cikgu, kalau cikgu boleh kongsikan juga. Saya nak kongsikan lagi tentang the simple one macam kenapa penting untuk anak-anak kecil ni kan tahu pasal pengambilan makanan yang sihat kan.
Okey, bagi saya lah. Okey, menurut pendapat saya, penting kita ambil makanan dari awal, makanan yang berkhasiat dari awal. Sebab apa? Ada peribahasa yang mengatakan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi, mula dari sekarang lah kita ajar murid makan secara berkhasiat. Itu dia, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Saya suka dengan pepatah ni. Ya, betul. Kan? Yang mana apa benda pun yang kita nak ajar mestilah dididik ataupun dibentuk daripada kecil lagi. Baik cikgu, kita pun tak sabar sebenarnya nak belajar. Saya tak sabar sebab bila tengok makanan saya akan jadi bersemangat yang luar biasa. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan jumpa selepas ini kembali. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ke mana-mana sahaja kita pergi, ingat 3 perkara paling basic kita kena buat adalah pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga sanitasi tangan. Baik Cikgu Nur Ain dan juga Cikgu Syafiq, kita nak teruskan pembelajaran bahasa Melayu. Saya sihat, saya kuat. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih Azhar. Sama. Okey, dalam segmen ini, cikgu akan tunjukkan satu paparan sesuatu yang menarik. Cikgu nak tanya, apa itu Cikgu Ain? Okey, baiklah. Mari kita saksikan satu video tayangan untuk paparan anak-anak di sana. Silakan. Jom. Itu dia cikgu. Itu video tadi menggambarkan anak-anak yang kekurangan zat makanan. Ya, betul. Okey, daripada video tadi, cikgu nampak semua reaksi wajah anak-anak murid kita menonton dengan penuh fokus ya. Semangat sekali. Okey. Jadi cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu, okey, daripada video tadi, cikgu pun nak tahu apakah perasaan anak-anak murid selepas menonton video yang ditayangkan tadi. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Bagus. Ramai nak jawab. Ramai. Okey, jadi cikgu akan pilih Saidatul. Boleh cuba jawab soalan cikgu? Perasaan saya selepas melihat video tadi, saya berasa sangat sedih, cikgu. Ya, terima kasih Saidatul. Siapa yang tak sedih kan Cikgu Syafiq Azhar melihat video tadi. Okey. Jadi Saidatul, cikgu pun nak tanya, mengapakah awak berasa perasaan sedih tu selepas menonton video tadi? Saya berasa sedih kerana dalam video tadi ada ramai kanak-kanak, ada yang badannya kurus, ada yang menangis-nangis, perut besar dan nampak tulang. Bagus Saidatul kan, Cikgu Syafiq. Betul. Daripada jawapan yang Saidatul bagi tadi, kita nak bagi berapa bintang ni Cikgu Syafiq? Saya setuju kalau kita bagi 6 bintang. Betul tak Cikgu Ain? Extra 1 bintang 5 bintang. Biasa 5 bintang. Kita bagi 6 bintang. Itu dia. Okey, semangat. Jadi murid-murid yang lain, daripada jawapan yang Saidatul bagi tadi, boleh tak anak-anak memberitahu cikgu mengapakah
kanak-kanak di dalam video tadi kelihatan nampak tulang, kurus kering dan ada yang perut besar. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Angkat tangan. Oh, lajunya Akif. Okey, kita persilakan Akif untuk jawab soalan cikgu. Kanak-kanak dalam video itu nampak kurus kerana tiada makanan dan lapar. Pandai Akif. Bagus, syabas. Okey, betul jawapan Akif, Azhar. Kalau Azhar dan Cikgu Syafiq serta penonton di sana nak tahu, ramai kanak-kanak mati kelaparan dan tiada sumber makanan, terutamanya di negara-negara yang bergolak seperti negara Yaman, negara Afrika. Okey. Jadi bagaimana ya, cikgu pun nak tanya anak-anak lah, bagaimana dengan kanak-kanak yang berada di negara kita, negara Malaysia. Anak-anak rasa situasi di dalam video tadi tu sama atau tidak dengan situasi di Malaysia? Tidak kan? Jadi anak-anak patut rasa bersyukur. Betul tu Cikgu Ain. Okey. Untuk pengetahuan semua murid-murid, mereka kanak-kanak yang kekurangan zat makanan ini sebab apa? Sebab tidak mengambil makanan yang berkhasiat. Okey, jadi Encik Azhar dan anak penonton semua, kita sepatutnya bersyukur kerana tinggal di negara Malaysia ni yang sangat kaya dengan pelbagai makanan, dan kita juga tidak boleh membazir. Dan satu lagi, anak-anak juga sebenarnya bertuah. Kenapa bertuah? Kerana dijaga baik oleh ibu bapa. Ibu bapa berikan makanan yang berkhasiat pada anak-anak, betul kan? Betul ke Cikgu Ain? Betul. Kadang-kadang sampai confuse pula kan. Nak pilih makanan yang mana ni kan. Terlampau banyak. Itu yang tadi bila cikgu mention tadi, jangan membazir itu sebab terlalu banyak lah kan. Kita Allah dibagi dengan yalah suplemennya satu hal, macam-macam jenis satu hal lagi. Baik. So macam mana cikgu untuk segmen yang pertama tadi cikgu ada tulis segmen 1 ni. So apa yang lagi kita akan belajar dan kita nak tahu untuk segmen 1 ni cikgu? Okey, jadi cikgu nak tanya sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, cikgu nak tanya anak-anak di skrin sini. Pernah tak anak-anak rasa kelaparan? Pernah tak? Tak pernah. Kita nak tanya Azhar. Azhar pernah tak sampai tak ada makanan nak cari? Tak ada sumber makanan pun? Pernah rasa lapar tak? Saya rasa lapar tu pernah. Tapi kalau yang cikgu sebut tadi, sampai tak cari tak jumpa tu, itu tak pernah. Tak pernah. Kita dah sempat. Sebab lapar tu sebab bulan Ramadan. Ni tak lama lagi, seminggu lagi nak puasa. Okey, baik. Oleh itu, mari kita saksikan situasi video di paparan skrin di sebelah cikgu ini. Sabaran. Okey, silakan. Satu lagi. Sekali lagi. Katakan sekali lagi. Wah, kereta bergerak cikgu Okey, semua nampak. Okey, tengok video tadi. Okey, semua nampak kan kereta tersebut berhenti tiba-tiba. Azhar pun nampak? Nampak cikgu. Sebelum sampai destinasi dah berhenti. Okey, jadi cikgu nak tanya anak-anak lah. Mengapa kereta tersebut berhenti secara tiba-tiba sebelum sampai ke destinasi? Mengapa? Ada siapa nak jawab? Oi, ramai nak angkat tangan. Baguslah. Okey, tak apalah. Cikgu nampak Celestine. Celestine yang dahulu angkat tangan tadi. Okey, Celestine, dipersilakan. Kereta itu berhenti secara tiba-tiba kerana kekurangan minyak. Wah, bagus Celestine. Okey, pendapat kamu mungkin boleh diterima. Okey, cikgu nak tanya seorang lagi. Siapa nak cuba? Okey, Valerie. Valerie angkat tangan dahulu. Okey, Valerie, dipersilakan. Kereta itu berhenti kerana rosak. Wah, bagus. Betul kan Cikgu Ain? Mungkin kedua-dua jawapan mereka tadi boleh diterima secara logik. Seorang mengatakan tiada minyak, seorang lagi mengatakan kerana enjin rosak. Jadi Azhar dan juga Cikgu Syafiq serta anak-anak, situasi dalam video tadi di mana kereta ni berhenti tidak sampai destinasi, sama juga dengan umpama dengan tubuh badan kita. Okey, sekiranya kita nak kereta kita bergerak dengan laju, pantas,
malah tidak mahu enjin kereta rosak, kita perlu servis dengan baik. Sama dengan simboliknya kepada kita adalah pemakanan kita perlu dijaga agar kehidupan kita dapat diteruskan dengan baik. Betul, itu dia. Baik cikgu, kita nak bagi can kepada anak-anak murid kita ni yang dekat belakang ni untuk ambil air, minum air kejap, relax kejap. So kita nak teruskan perjalanan sebab kita nak cari punca apa masalah kita ni rosak ni sebenarnya kan. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM, kita masih lagi membincangkan ataupun belajar bersama-sama dengan Cikgu Nur Ain dan juga Cikgu Syafiq subjek Bahasa Melayu dengan topik Saya Sihat, Saya Kuat. Baik Cikgu, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Okey, semua murid bersedia. Okey, dalam segmen ini merupakan segmen 2 yang mana kita akan mendengar dan menyanyikan lagu secara bersama-sama Cikgu. Jom Cikgu Ain. Ya, mari kita nyanyi sama-sama. Ni yang best ni menyanyi ni. Ya. Mari kawan dengan nasihat guru, makan buah agar sihat selalu. Pisang dan jambu batu, kami nikmati hidangan sihat. Mari kawan dengan nasihat guru, makan buah agar sihat selalu. Delima, pisang dan jambu batu, kami nikmati hidangan sihat. Cikgu Ain. Wow, itu dia. Sebenarnya kita ni tak adalah sedap sangat suara, bolehlah nyanyi kan. Cikgu bukan artis kan. Okeylah tu. Tapi tadi lagu kita tadi pasal sayur-sayuran. Kami suka buah. Kami suka buah-buahan. Kami suka buah-buahan. Kami suka buah. Itu dia. So maksudnya nak bagi tahu kata penting juga sebenarnya buah ni kan. Ada orang tak suka makan buah, tapi betul. sebenarnya sangat-sangat orang kata apa, perlu diambil berat untuk kita nak balance kan diri kita. Baik, ada kita nak nyanyi lagi satu lagu ke cikgu? Sebelum tu kita akan tanya dululah murid-murid kita. Okey. Jom. Daripada tajuk lagu yang kita nyanyikan lagi tadi, Kami Suka Buah. Okey, anak-anak murid, cikgu nak tanya, dalam lirik lagu Kami Suka Buah, tadi ada nyatakan ada 3 jenis buah-buahan di dalam lirik lagu. Boleh tak siapa bagi tahu cikgu nama buah dalam lirik lagu tadi? Siapa nak beritahu? Angkat tangan. Ramai yang angkat tangan. Ramai yang angkat tangan. Okey, yang saya nampak Celestine. Okey, Celestine. Maafkan cikgu, Celestine. Buah apa yang Celestine nampak? Ada buah berdelima, pisang, jambu batu. Wah, bagus. Nampaknya Celestine dia fokus. Beri perhatian dengan video tadi. Adik-adik kita pagi ni boleh kata semua alert lah. Ya, betul. Kan, laju nak angkat tangan. Beri perhatian. Fokus, memang fokus. Bagus lah. Okey, terusnya cikgu. Okey, jadi cikgu nak tanya jugalah Celestine, selain daripada buah-buahan yang Celestine sebut tadi, apa lagi buah-buahan yang menjadi kegemaran Celestine? Boleh beritahu cikgu? Selain buah-buahan, saya suka pisang, jambu batu, dan mangga. Okey, bagus. Sama tu. Sama dengan cikgu? Saya suka juga jambu batu, memang saya suka. Banyak khasiat. Ya, kalau Azhar nak tahu, kalau kita nak
awet muda, kita perlu makan jambu batu dengan banyak. Itu tips dia? Ya, sebab dia ada mengandungi vitamin C yang sangat tinggi, buah jambu batu ni. Itu dia. Tapi kalau macam saya suka durian Musang King, macam mana cikgu? Okey, kita kena cari masa dia. Itu topik lain. Okey, betul. Baik cikgu. Okey, jadi kita lihat di hadapan cikgu ni ada banyak buah-buahannya yang menarik. Sedap ni, nanti kita akan boleh makan yang sama-sama, Azhar. Wow. Okey, di tangan cikgu ada cikgu akan ambil 2 jenis buah-buahan. Jadi cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu di paparan skrin. Okey, siapa nak beritahu cikgu buah-buahan apa yang cikgu tunjukkan ini? Siapa boleh beritahu cikgu? Angkat tangan. Okey, Saidatul. Okey, silakan beritahu cikgu. Buah betik, cikgu. Okey, pandai. Maksudnya dia dah tahu ni buah betik, mesti dia pernah makan ni. Okey, manakala di tangan kiri cikgu, ni buah apa? Siapa nak beritahu cikgu ni buah apa? Akif? Cikgu nak Akif jawab. Ni buah apa ni, Akif? Buah apple, cikgu. Buah apple. Bagus, pandai. Jadi, cikgu nak beritahu anak-anak semua dan juga penonton. Okey, buah-buahan yang cikgu pegang ni ada dikategorikan kepada 2 jenis. Okey, jenis yang pertama buah-buahan tempatan. Di negara kita kan kaya dengan buah-buahan tempatan. Kalau Azhar suka buah-buahan tempatan apa? Saya kalau buah-buahan tempatan yang kegemaran saya, tengah dalam kepala tengah berfikir sebenarnya. Kan takut tak kena buah-buahan tempatan. Tapi kalau saya punya favourite rambutan. Tadi durian Musang King tu durian tu suka juga. Suka juga. Itu favourite juga. Ya, jadi selain daripada betik, durian, rambutan, ada banyak lagi lah buah-buahan tempatan. Manakala buah apple ni dikategorikan sebagai buahan import. Okey. Selain daripada apple, apa lagi? Ada anggur, kiwi, dan banyak lagi lah. Okey. Itu dia. Itu termasuk dengan buah mangga juga. Ya, betul. Itu kalau ada pulut tu cikgu, ya Allah. Okey, baik cikgu. Teruskan cikgu. Okey, betul tu cikgu Ain dan Azhar. Okey. Jadi semua murid dah tengok tadi kan ada banyak buah-buahan. Okey, sebenarnya kita perlu mengambil banyak buah-buahan. Kenapa? Kerana buah-buahan ini mempunyai banyak vitamin dan juga dengan vitamin ini kita dapat mencegah pelbagai penyakit. Betul kan juga Ain? Betul, tepat sekali. Tapi anak-anak perlu tahu, selain daripada buah-buahan, satu perkara lagi yang perlu kita ambil banyak dalam sajian kita. Cuba anak-anak teka, siapa nak jawab? Perkara apa itu? Oh, Akif, laju angkat tangan. Kita silakan, Akif. Sayur-sayuran, cikgu. Bagus, sayur-sayuran. Ya, betul. Okey. Jadi pandailah adik-adik kita ni cikgu. Betul. Kan? Saya suka betul tengok dia orang punya energi dia orang sangat power lah pada pagi ni. Baik, kita nak nyanyi lagu yang kedua ke cikgu? Ya, betul. Lagu saya yang kalau kedua. buat penyanyi ni memang saya memang suka, favourite betul. Mari cikgu Syafiq. Okey, jom kita nyanyi. Mari kawan dengan nasihat guru, makan sayur agar sihat selalu. Tomato, terung, lobak dan timun, kami nikmati hidangan sihat. Mari kawan dengan nasihat guru, makan sayur agar sihat selalu. Tomato, terung, lobak dan timun, kami nikmati hidangan sihat.
Itu dia. Seronok betul. Kalau tadi buah, ini sayur-sayuran cikgu. Azhar nampak tak reaksi anak-anak kita bila menyanyi lagu tadi? Ya. Macam ni, bergoyang-goyang cikgu. Bukan setakat dia orang je cikgu. Kita kat studio bergoyang dah kan. Ya, betul. Berjoget harapan. Okey. Kalau anak-anak rasa lagu ni seronok, boleh tak anak-anak tepuk tangan untuk diri sendiri? Kerana berjaya menyanyikan 2 buah lagu, iaitu Kami Suka Buah dan Kami Suka Sayur. Kami Suka Sayur. Ya, jadi dalam video tadi, cikgu nak tanya anak-anak sekali lagi, sayur-sayuran apa yang ada di dalam lagu tadi? Boleh anak-anak nyatakan pada cikgu? Siapa nak jawab? Okey, Raihanatul, silakan. Silakan adik Raihanatul. Terong lobak dan timun. Betul. Okey. Tomato, terung, lobak dan timun. Wow. Saya ingat lirik tu. Boleh nanti nak makan sayur boleh nyanyi sekali. Ingat kan. Okey cikgu, teruskan. Okey, bagus Raihanatul. Selain daripada sayur yang ada dalam lirik lagu tadi, cikgu nak tanya sayur apakah yang awak tahu? Sayur yang saya tahu ialah kobis, brokoli dan cili, cikgu. Okey, bagus Raihanatul. Terima kasih. Mesti Ibu Raihanatul masak makanan yang ada sayur-sayuran di rumahnya kan? Sebab dia nampak gaya tu macam suka sayur tu. Betul. Itulah. Okey, Azhar, Cikgu Syafiq, mari kita lihat sayur-sayuran yang berada di hadapan kita ni pula. Jom kita tengok satu persatu. Okey, kita lihat ya. Depan kita ni ada berbagai jenis sayuran. Okey, untuk pengetahuan penonton semua, sayur-sayuran ni ada banyak jenis kumpulannya. Jadi cikgu akan memberitahu 5 kumpulan jenis sayur-sayuran. Okey, sayur-sayuran yang kumpulan yang pertama iaitu sayur-sayuran jenis daun. Okey, contoh sayur-sayuran jenis daun seperti salad, kailan, kangkung dan sawi yang berdaun lah. Okey. Manakala sayuran kumpulan yang kedua sayur jenis buah. Okey, sayur jenis buah ni cuba Azhar bagi contoh sayur jenis buah apa? Sayur jenis buah. Contohnya kita ada bawang. Kurang tepat. Okey, buah. Sayur jenis buah. Kita tanya anak-anak murid kita, siapa nak bagi contoh sayur jenis buah? Siapa tahu? Agak-agak buah sayur apa yang jenis buah? Zaim? Sebab tadi ada dalam lagu kan? Ya. Zaim? Sayur jenis buah contoh. Apa? Cikgu. Apa dia? Boleh ulang sekali lagi? Tomato. Ya, pandai. Itu dia. Selain buah tomato, kita ada cili, timun. Ya, betul. Saja je cikgu, saya jawab salah. Kita nak bagi adik dijawab, betul. Bagi pula. Baik cikgu. Kejap lagi kita nak tahu lagi pasal sayur-sayuran, buah-buahan kita di depan ni. InsyaAllah kita nak berhenti rehat seketika. Kita adik semua yang kat rumah tu semua dah terliur tengok buah-buahan ni kan. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM TV KPM. Didik TV KPM. Baik cikgu, tadi kita dah tahu 5 kumpulan sayur, 2, satu yang berdaun, satu lagi yang buah. So apa lagi 3 tu cikgu? Yang ketiga jenis kumpulan sayur jenis umbisi, kekacang dan yang terakhir sayur jenis bunga. Okey, bunga tu macam ni lah kot, brokoli. Bunga ni macam brokoli, betul. Pandai Azhar. Dapat 6 bintang. 6 bintang. Sebab saya jadi ketua kelas hari ni cikgu. Okey, baik. Seterusnya cikgu, kita dengar katanya ada game cikgu. Sebelum game tu ada sebelum. Okey, silakan cikgu. Sebelum game kita akan masuk ke segmen yang ketiga dahulu. Okey, Cikgu Syafiq, apa segmen yang ketiga tu?
Okey, baiklah murid-murid. Tadi kamu sudah belajar tentang buah-buahan, sayur-sayuran. Buah-buahan juga ada buah-buahan tempatan dan juga buah-buahan yang import dari luar negara. Sayur-sayuran pula banyak jenis kan. Okey, tanpa buang masa lagi. Okey, sekarang kita mari masuk kepada segmen yang ketiga. Okey, dalam segmen ini, cikgu nak tunjuk sesuatu benda di hadapan cikgu. Okey, cikgu nak cikgu ambil. Okey, saya angkat. Tolong Azhar. Okey, terima kasih Azhar. Okey, adik-adik nampak tak semua ni? Apa dia yang cikgu pegang di hadapan ini? Siapa nak cuba jawab? Wah, semua kat tangan ya. Wah, okey. Cikgu tengok Valerie yang angkat tangan dahulu. Okey. Silakan Valerie. Piramid makanan, cikgu. Bagus, betul. Piramid makanan. Terima kasih Valerie. Okey, betul lah. Okey, ini merupakan piramid makanan. Kalau kamu tengok ni, banyak aras, betul tak? Okey, ada 1, 2, 3, 4. Okey, baiklah, sebelum itulah Azhar, cikgu nak tanya. Saya nak tanyalah. Azhar tahu ke piramid makanan yang sekarang ni berbeza dengan yang dahulu? Yang tahun 2010 dahulu lain. Tapi yang ni mula dibuat oleh kerajaan KKM, Kementerian Kesihatan pada tahun 2020. Saya nak tanyalah. Azhar tahu tak perbezaannya? Saya sebenarnya cikgu daripada tadi saya nak tanya sebab saya ada perasan ada macam perubahan sikit. Kalau sebelum ni kalau tak salah saya cikgu, buah-buahan ni dia buah-buahan sayuran ni dekat tempat yang ketiga daripada atas ataupun kedua daripada bawah. Ya, betul tak cikgu? Betul. Oh, saya ingatkan silap tadi tau. Itu saya nak tanya, kenapa dia tukar cikgu? Ada sebabnya. Okey, sebelum itu kita dengar penjelasan daripada Cikgu Ain. Persilakan. Jom. Okey, jadi dalam piramid makanan 2020 ni kita dah belajar benda yang baharu hari ini. Sebelum ni kita tahu piramid makanan yang lama. Pada hari ini cikgu akan tunjukkan makanan apa yang berada di setiap aras. Okey, Cikgu Syafiq, kita teruskan paparan kita. Okey, jom. Kita tunjuk. Ada banyak aras. Ini paparan ada 4 aras piramid makanan. Okey, Cikgu Syafiq, kita lihat makanan yang berada di aras 4. Okey, jom kita lihat. Okey, anak-anak semua lihat di paparan slide cikgu ada banyak makanan, ada botol-botol tu. Anak-anak rasa makanan apa yang ada di aras 4 ni? Siapa boleh beritahu cikgu? Angkat tangan. Oh, lajunya Zaim. Okey, kita bagi peluang kepada Zaim. Zaim boleh nyatakan makanan apa yang ada di aras 4 ini? Di dalam aras 4 ada minyak, mentega, gula dan garam. Wah, bagus. Tahniah. Cikgu bagi 6 bintang juga pada Zaim. Itu dia. Jadi, siapa boleh ceritakan pada cikgu sedikit komen tentang makanan yang Zaim sebutkan tadi? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Okey, Saidatul, silakan. Pada pandangan saya, makanan di aras 4 perlu ambil secara sedikit kerana dia boleh menyebabkan sakit jantung dan obesiti. Bagus. Betul tak Cikgu Syafiq? Betul. Cikgu setuju dengan pandangan yang diberikan oleh adik kita. Betul lah. Okay. Jadi kita patut mengurangkan makanan di aras keempat ini. Oh, isbat tu dia kecil cikgu Ya, betul. Okey, seterusnya kita lihat pada paparan aras 3. Ya. Okey, murid-murid nampak ke ataupun dalam okey, gambar kamu tengok. Okey, gambar apa yang ada di aras 3? Okey, cikgu minta Raihanatul boleh bagi respon. Okey, persilakan. Makanan yang ada di aras 3 ialah ayam, ikan, telur dan susu, cikgu. Bagus Raihanatul, terima kasih. Okey, makanan di aras 3 ada ayam, ada ikan, ada telur dan bermacam-macam lagi, ada kacang. Okey. Cikgu nak tanyalah seorang lagi murid, bagi pendapat apa kegunaan, apa manfaat makanan di aras 3 ini? Siapa nak cuba? Okey, Akif, laju angkat tangan Akif. Silakan Akif. Makanan di aras 3 ini dapat memberikan protein dan penting untuk pembesaran. Wah, bagus. Betul lah itu Akif.
Okey, sebenarnya memang betul. Makanan di aras 3 ini membekalkan protein. Okey, dan untuk pengetahuan semula, protein sebenarnya penting untuk membaiki tisu-tisu badan kita yang telah rosak. Dan juga protein juga penting untuk tumbuh besaran badan manusia untuk membesar dengan baik. Okey, tapi saya nak tanyalah Cikgu Ain, cukup ke kita makan makanan di aras 3 saja? Mestilah tak cukup, Tak Cikgu cukup. Syafiq. Azhar cukup tak rasa? Tak cukup. Saya kalau tak ada yang nombor 2 dengan nombor 1 ni memang tak lengkap lah kan. Baik, cikgu, boleh tak cikgu terangkan untuk yang aras yang kedua dan aras yang ke-1? Sebab saya dengar tadi kita akan ada game kejap lagi. betul. So kita takut Baik. masa kita tak mencukupi. So apakah kepentingan kan untuk aras yang kedua dan aras yang bagi satu aras ni? yang kedua, Cikgu Syafiq, contohnya makanan yang dipaparkan pada skrin ni, makanan ada ubi keledek, ubi kayu, jagung, roti dan nasi. Okey, makanan-makanan ini akan memberikan kita banyak khasiat dan mengandungi karbohidrat. Ya. Okey, seterusnya pada aras yang pertama, gambar, cuba paparan. Okey, kita tengok pula gambar aras 1. Okey, aras pertama. Okey, cikgu minta Celestine. Okey, Celestine nyatakan makanan apa yang ada di hadapan di aras 1 ini. Makanan yang di aras 1 ada buah-buahan dan sayur-sayuran, cikgu. Wah, bagus Celestine. Betul tak Cikgu Ain? Apa kepentingan cikgu? Kalau tadi ni karbohidrat yang kedua, yang pertama ni Buah-buahan. Okey, maksudnya bermula tahun 2020 dan akan datang, okey, kita mesti menggalakkan pengambilan makanan di aras paling bawah secara lebih banyak. Kerana makanan yang lebih bawah ini mempunyai khasiat yang lebih tinggi. Itu dia, insya-Allah. Baik. Kita dah tahu pasal pemakanan kita ni. Saya pun rasa macam lapar sangat ni kan sebab tengok makanan ni kan. Okey cikgu, kita dah masuk ke satu game kan. Betul. Saya sangat-sangat suka game. So apa game yang kita nak main ni cikgu? Okey, Cikgu Syafiq. Okey, sekarang. Sebelum Okey. satu lagi paparan. Okey, sebelum kita pergi ke segmen game yang keempat ni, kita akan bagi satu tayangan video untuk tugasan game ni, Azhar. Ya. Okey, mari kita saksikan. Itu dia. So nak kena pilih makanan. Saya perasan tadi soalan. Anak-anak faham tak tugasan apa yang diberikan daripada video yang kita lihat tadi? Jadi anak-anak mesti tahu tugasan anak-anak perlu memilih satu menu hidangan makanan tengah hari untuk Syafiq dan Ain. Lapar ni nak minta anak-anak pilih menu apa yang sesuai untuk kami makan. Ya. Okey. Jadi dalam segmen ni, aktiviti ni murid akan membuat aktiviti menggunakan bahan digital Google Jamboard. Okey, dalam aktiviti ni cikgu sudah siap bahagikan kepada 3 kumpulan. Tiga kumpulan. Okey, jadi cikgu akan beritahu kumpulan yang pertama adik Akif dan Saidatul, manakala kumpulan kedua Zaim dan Raihanatul, dan kumpulan ketiga cikgu meletakkan Valerie dan Celestine. Okey. Jadi anak-anak boleh masuk ke dalam Jamboard masing-masing untuk melakukan aktiviti sekarang. Berapa minit kita nak bagi Cikgu Ain? Okey, mari kita lihat dulu lah 1 minit ke 2 1 minit minit. mungkin dah cukup 1 minit pun cukup nak kot. pilih menu je. Ya, betul. Okey. Okey, jom kita buat. Let's go. Saya pun nak memilih juga makanan ni lah cikgu. Tak apa. Azhar kejap lagi kita buat. Ada juga cikgu. Ada juga. Okey. Baik. Okey, mari di paparan tunjuk paparan. Okey, kita lihat anak-anak macam mana? Okey, so yang ni akan keluar di skrin ya. Ya, betul. Okey. So sekarang ni kita nak memilih makanan yang ditetapkan, yang diberikan. So mungkin
kalau boleh saya pilihkan dulu cikgu. Wow. Aci tak? Boleh. Tak sabar sangat kan? Tak sabar boleh. sangat. Saya Lepas dah tu bagi adik Boleh. kita pilih. Azhar, saya dah dipersilakan. Saya dah sediakan satu paparan untuk Okey. Azhar. Ya. Okey, sekejap. Itu Tukan dia. nama Azhar. Yang mana ada makanan-makanan, jenis-jenis makanan yang dah pun disediakan. Ya. Tugasannya adik-adik kita ni akan memilih, akan menyusun atur. Ya, dia pilih makanan yang disukai. Yap. Macam mana kita tengok je. Ya, itu dia makanan yang akan Cikgu Syafiq dan Cikgu Ain makan lah kan. Dan apa nama ni, bila mana adik-adik kita pilih, ada banyak makanan, saya pun akan pilih juga. Boleh, Ya. boleh. Kalau Azhar nak pilih pun boleh pilih. Boleh juga. Okey, saya nak tengok sebab disebabkan kita tak dapat nak siapkan di belakang, so saya nak pilih Okey. Sini. okey. Azhar. Tu bahagian untuk Wow, Azhar. banyaknya cikgu. Ya, banyak. Dah favorite pula ni. Ada nasi kerabu, Ya. ada nasi apa tu? Ada bubur. Okey, kalau favorite saya nak pilih adalah nasi kerabu dengan fresh orange. Okey. Okey, kalau Cikgu Ain saya nak pilih ini apa cikgu? Ini nasi dagang. Nasi dagang. Sebab cikgu orang Ganu kita pilih nasi dagang. Boleh. Kita pilih nasi dagang dengan limau. Limau. Okey. Orange. Itu makanan apa yang dipilih oleh Azhar tu? Bagi saya Cikgu Syafiq. Makanan Sihat. tengah hari. Makanan tengah hari. Betul. Cikgu, saya nak tahulah sihat ke makanan yang dipilih oleh Cikgu Azhar? Cikgu Azhar milih. Okey. Jadi kita lihat Simpita selalulah adik-adik kita sudah siap membuat aktiviti di Jamboard masing-masing. Ya, sebentar saja. Sesaja lagi. Okey, memandangkan kita ada masalah teknikal sikit cikgu, tak dapat nak siapkan. So kita teruskan dengan sekiranya saya memilih makanan-makanan tadi kan cikgu. So apa yang next stepnya cikgu? Okey, bagi saya Azhar pilih tadi nasi kerabu dan nasi dagang. Nasi dagang. Nasi kerabu dan nasi dagang. Kalau minum makanan tengah hari, makan nasi kerabu lagi, makan nasi dagang lagi. Ya. Bagi Cikgu Syafiq, sekiranya ambil 2 menu makanan tengah hari ni, macam mana Cikgu Syafiq? Macam inilah. Okey, sebenarnya bagi secara umum lah. Okey, sebenarnya kita tidak boleh mengambil makanan secara berlebihan. Okay. Betul. Kerana apa Azhar? Sebab kita takut nanti mengundang penyakit. Betul. Mengundang penyakit, memudaratkan kesihatan. Sebab tu kita tidak digalakkan mengambil makanan secara berlebihan. Itu dia. Baik cikgu, kita dah belajar banyak sebenarnya dari sudut pemakanan juga sangat penting untuk kita menjaga pemakanan kita kan. Di samping sebenarnya memberi kesan kepada badan kita, kesihatan badan kita. Bukan setakat kesihatan badan, malah kesihatan minda kita juga. So mungkin cikgu boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita apa yang boleh kita dapat sepanjang kita belajar ni 1 jam ni, belajar topik pemakanan ni dalam 1 minit cikgu. Silakan cikgu. Okey, macam inilah. Okey, kesimpulannya lah. Jadi pada pelajaran hari ini, murid-murid sebenarnya dapat belajar dan orang lain juga dapat belajar nak pilih makanan sihat, makanan tak berkhasiat, seperti yang diterangkan oleh kami berdua tadi. Yep. Okey, dan dalam pelajaran hari ini juga murid-murid juga dapat bercerita makanan berkhasiat, makanan tidak berkhasiat. Maksudnya pemakanan kita ni macam kita kata tadi dia adalah perlu, bukan setakat untuk buah saja, sayur-sayuran juga perlu. Kenapa Azhar perlu benda ni semua? Sebab kita nak sihat dan kuat. Sihat dan kuat. Alright, baik. Dan itu sahaja kita dapat belajar sama-sama. Terima kasih banyak Cikgu Ain dan juga Cikgu Syafiq sudi bersama-sama dengan kita. Makan itu tak dapat telan. Jadi apa pilihan terbaik? Kalau nak sihat, tak nak naik berat. Senang saja kalau nak sihat. Ikuti saranan pinggan Sihat Malaysia. Suku-suku separuh ikut saja. Suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Suku separuh
TV KPM